Bukit Matajam. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Saya minta penjelasan daripada Timbalan Menteri mengapa bajet pembangunan untuk tahun depan telah dikurangkan sampai 2.1 bilion saja. Ini merupakan satu angka yang amat rendah pada 8 tahun yang belakangan ini. Dan juga saya minta supaya menjelaskan pemberian untuk memberi tanah tidak dipakai untuk tahun ini. Tapi tahun depan kita beri juga untuk pemberian untuk memberi tanah untuk pendidikan. Saya minta apakah di manakah tanah yang kita akan beli? Untuk perkara ini saya nak menjelaskan bahawa tadi apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan dari Batu Pahat adalah tidak benar, bahawa di Pulau Pinang kita memang memberi tanah yang saya rasa yang Berhormat Aitam tahu, SRJKC Yang Zhen 4.5 acre adalah diberi oleh kerajaan Pulau Pinang. Tanah itu diberi oleh kerajaan Pulau Pinang. Dan juga SRJKC minta sekeping tanah untuk Padang. Memang juga dalam usaha, dengan usaha kerajaan negeri Pulau Pinang barulah kita dapat tanah itu. Saya rasa kerajaan pusat tak ada tanah. Semua tanah itu dari kerajaan negeri, sama ada melalui sumbangan pemaju ataupun lain-lain cara. Tapi semua itu adalah dari kerajaan negeri, sama ada kerajaan negeri, Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Mengenai PBS, saya tidak mahu menghuraikan masalahnya kerana saya rasa Yang Berhormat Aitam boleh baca dalam surat khabar Sinju hari ini dan semalam. Masing-masing ada satu muka, one page mengenai masalah PBS, iaitu dia menjadi bebangan guru di sekolah menengah. Dia sudah mula pada Januari, tapi latihan hanya dijalankan pada bulan April, dan guru-guru disuruh supaya mereka mesti buat balik juga untuk bulan 1 sampai bulan 4 mereka mesti buat juga PBS. Jadi ini merupakan satu sampai Persatuan Guru pun mengeluarkan statement hari ini. Sekiranya masalah-masalah ini tidak ditangani, dia akan menentukan kegagalan PBS ini. Nombor 3 mengenai National Education Blueprint. Saya rasa ada satu yang tidak transform, ialah fikiran. Fikiran mengenai pandangan mengenai SRJKC dan SRJKT. Yang masih lihat sekolah-sekolah ini sebagai halangan kepada perpaduan. Saya rasa ini tidak betul. Sekiranya ini menjadi satu halangan, jadi kampung baru, kampung-kampung tradisional itu pun menjadi halangan kerana hanya sejenis penduduk yang duduk di kampung Melayu dan kampung baru Cina. Jadi kita tak boleh ada kampung-kampung seperti ini. Sekiranya logik ini boleh dipakai. Jadi saya harap ini boleh ditransformasi lah, ataupun menunjukkan ini dia tidak wujud dalam education blueprint ini. Saya juga tuju kepada 8 permintaan Tongzong. Saya rasa Timbalan Menteri pun tahu apa dia, kerana Yang Berhormat Padang Rengas memang berpendapat bahawa 8 permintaan ini adalah munasabah. Jadi saya nak tahu apakah sama ada kabinet telah bincang tentang 8 permohonan ini, iaitu yang satu melaksanakan dasar pendidikan pelbagai arelan sekolah. Yang kedua, mengubah dan melaksanakan sistem pembinaan sekolah baru untuk semua arelan sekolah.
dan membatalkan syarat-syarat yang tidak adil dalam arahan mengenai pembinaan sekolah. Yang ketiga, peruntukan dana pembangunan yang adil dan sistematik kepada semua arealan sekolah. Menyelesaikan masalah kekurangan guru SRJKC secara sistematik. Dan yang kelima, mengadakan kelas-kelas pendidikan prasekolah dan pendidikan khas yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa penghantar di SRJKC. Yang keenam, memastikan transformasi pendidikan memenuhi ciri-ciri dan keperluan pembangunan setiap arealan sekolah. Nombor 7, mengiktirafkan sijil peperiksaan bersama UEC dengan sepenuhnya dan menyokong pembangunan sekolah-sekolah mengenai persendirian Cina. Nombor 8, layanan adil kepada sekolah menengah conforming dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina di sekolah menengah kebangsaan. Saya rasa saya harap Timbalan Menteri dapat menjawab kedapan-dapan permintaan ini. Untuk di kawasan Bukit Mertajam ada sebuah SRJKC pematang tinggi yang saya difahamkan bahawa memang kementerian telah janji untuk membina classroom yang memerlunya. Sekarang dia kekurangan bilik larja. Dia memerlukan satu blok bilik larja. Pada tahun 1995 telah janjikan bahawa akan membinanya. Ini merupakan bantuan sepenuh. Sekolah ini merupakan bantuan sepenuh. Tapi sampai hari ini janji ini belum ditepati. Dan dia sampai koridor di bangunan itu pun telah menjadikan pejabat guru. Jadi saya harap Kerajaan Barisan Nasional boleh mentepatkan janji ini. Dan di kawasan Alma di Kadun, Macang Bubuk, sekarang dia memerlukan sebuah SRJKC yang baru. Kerana di kawasan di situ hanya ada sebuah SRJKC di mana bilangan pelajarnya sudah sampai 2,000 dan ada lebih kurang melebihi 10 buah perumahan telah dibangunkan di kawasan situ. Jadi saya harap kerajaan dapat atau kementerian ini dapat membinakan sebuah SRJKC di kawasan Alma itu. Tuan Pengerusi, kerana ada ramai yang saya mengucap mencelah boleh dulu? Sikit, saya nak menumpang sikit saja. Okay. Boleh? Tak payah cakap lagi ya, Mak, dah menumpang. Saya cuma nak sebut di sini Timbalan Menteri ialah permohonan daripada lembaga Persatuan Penduduk Kota Kemuning, ya, untuk sekolah menengah kebangsaan Kota Kemuning kedua. Sekolah yang ada sekarang Timbalan Menteri hanya dapat menampung sejumlah 1,800 orang pelajar. Dan sekarang ni pelajarnya dah melebihi 2,500. Mereka telah menghantar surat kepada pihak menteri, sampai sekarang tidak ada jawapan. Tempat tapak sekolah itu sudah ada. Jadi bolehkah menteri bagi jawapan bila akan ditubuhkan sekolah ini, bina sekolah ini? Terima kasih. Okey. Saya sokonglah, kalau kita perlukan sekolah patutlah dia dibina. Dan kerana ada ramai rakan lagi akan mengucap, jadi saya berhenti di sini. Sekian, terima kasih.